Asimilasi. Apakah itu asimilasi? Asimilasi merupakan proses percantuman antara etnik yang berlainan budaya dan kemudiannya membentuk menjadi satu kelompok di mana kebudayaan dan identiti yang sama. Dalam konteks Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina, Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan antara contoh berlakunya proses asimilasi. Dari sudut aspek kebudayaan, setiap kaum masih mengekalkan budaya masing-masing kerana mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Perayaan dan kebudayaan. Kemajemukan rakyat menjadikan kepelbagaian kebudayaan negara. Penduduk yang berbilang kaum ini menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun dalam keadaan yang meriah serta muhibbah. Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain bagi memeriahkan perayaan tersebut. Negara Malaysia mempunyai banyak perayaan. Antaranya, yang pertama, perayaan masyarakat Islam. Masyarakat Islam meraihkan dua perayaan iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Masyarakat Islam merayakan Aidilfitri menandakan bahawa telah tamat bulan puasa. Manakala masyarakat Islam merayakan perayaan Aidiladha pula disambut pada hari ke-10 bulan Zulhijjah ketika umat Islam yang mengerjakan haji di Mekah berada di peringkat akhir ibadah mereka. Yang kedua, perayaan masyarakat Cina. Masyarakat Malaysia berketurunan Cina merayakan Tahun Baru Cina pada hari pertama dalam kalender Cina iaitu pada Januari atau Februari setiap tahun. Bagi masyarakat Cina yang majoritinya beragama Buddha, bulan Mei menandakan tibanya hari Wesak bagi memperingati tiga peristiwa penting dalam hidup Buddha iaitu hari kelahiran, hari mencapai kematapan fikiran dan hari kematiannya. Yang ketiga, perayaan masyarakat India. Bagi penganut masyarakat India, Deepavali atau perayaan cahaya pada bulan Aipasi mengikut kalender Tamil, Oktober hingga November merupakan masa untuk bergembira. Perayaan ini menandakan kemenangan, kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Yang keempat pula, perayaan masyarakat Sabah. Pada bulan Mei, setiap tahun orang Kadazan menyambut pesta menuai Tadau Keamatan yang merupakan satu acara penting untuk golongan petani mereka. Manakala tamu besar ataupun pasar tahunan merupakan satu pesta yang menganjurkan acara-acara sukan tradisional. Yang kelima, perayaan masyarakat Sarawak. Bagi suku kaum di Sarawak seperti Iban, Bidayuh, Orang Ulu, perayaan Hari Gawai disambut pada 1 Jun setiap tahun bagi menzahirkan tanda kesyukuran setelah selesai menuai. Selain itu, rakyat Malaysia juga merayakan sambutan Hari Pekerja. Saya akan bentangkan berkaitan dengan asimilasi budaya pemakanan di Malaysia. Mengetahui bahawa setiap bangsa itu mempunyai makanan-makanan mereka tersendiri. Contohnya untuk mereka yang berbangsa Melayu, mereka ada nasi lemak, mereka ada rendang, mereka ada gulai mereka sendiri. Manakala masyarakat Cina yang terkenal pada Tahun Baru Cina ialah kuih bulan. Manakala masyarakat India, mereka ada maruku, sedap dimakan sebagai jajan-jajan. Untuk Bumi Putra Sabah Sarawak, mereka ada banyak makanan yang sedap dimakan. Contohnya untuk masyarakat Bajau yang berbangsa Bajau, mereka ada putu, mereka ada sagol, mereka ada lato. Manakala untuk mereka yang berbangsa Kadazan Dusun Murut, mereka ada ambuyat yang panggil dan sebagainya. Kesemua makanan ini boleh dirasai oleh satu Malaysia. Kerana di Malaysia kita mempunyai asimilasi budaya pemakanan tersebut. Kita mengambil asimilasi budaya pemakanan tersebut. Contohnya ketika sarapan, satu Malaysia akan menggunakan ataupun mengambil nasi lemak sebagai hidangan sarapan mereka. Kerana nasi lemak ini semua orang tahu dia berasa sedap, kan? Semua orang tahu dia berasa sedap. So tidak kira dia berbangsa Melayu,
India, Cina, Bumi Putra Sabah Sarawak, dia akan mengambil nasi lemak sebagai hidangan sarapan mereka. Tidak lupa juga dengan hidangan-hidangan lain. Masyarakat lain juga boleh merasa hidangan daripada masyarakat yang lain. Contohnya Melayu boleh ambil makanan orang Bajau, boleh rasa daripada makanan orang Razan Murut, boleh rasa makanan orang yang berbangsa Cina. Begitu juga dengan orang Cina boleh mengambil makanan India, roti canai, semua orang suka roti canai. Boleh mengambil makanan orang-orang daripada Sabah Sarawak, boleh mengambil makanan daripada bangsa-bangsa lain. Jadi secara ringkasnya saya boleh terangkan bahawa asimilasi budaya pemakanan ini membentuk satu perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi makanan merupakan satu entiti yang perlu satu Malaysia ini jaga, kerana dia boleh menjadi aspek perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya adalah bahasa. Bahasa juga merupakan salah satu contoh asimilasi yang wujud di negara kita. Tahukah anda, penggunaan bahasa juga merupakan salah satu contoh asimilasi yang wujud di negara kita? Sebagaimana yang telah termaktub di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dengan pemerkasaan Akta 32 Akta Bahasa Kebangsaan 1963, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Di Malaysia, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan merupakan bahasa pengantar dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, pentadbiran dan media massa. Penggunaan bahasa Melayu di Malaysia adalah penting bagi memupuk perpaduan di kalangan pelbagai etnik dan budaya yang wujud di negara ini. Kerana itu, penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada 80 etnik secara keseluruhannya menyebabkan berlaku asimilasi budaya di negara kita. Walaupun penggunaan bahasa Melayu di khalayak umum tidak diwajibkan seperti mana negara-negara lain, namun penggunaannya amat fleksibel sehinggakan penutur yang bukan dari bangsa Melayu sangat fasih menuturkannya. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung isi saya, iaitu perkahwinan campur. Jadi perkahwinan campur asalnya digunakan oleh pihak gereja Katolik untuk menyatakan sebuah perkahwinan antara seorang Kristian dan bukan Kristian. Jadi pada hari ini perkahwinan campur merujuk kepada satu perkahwinan yang melibatkan dua individu yang berbeza dari segi agama, negara dan bangsa. Maka dapatlah dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu agama, negara dan bangsa. Baiklah, contoh bagi perkahwinan antara agama ialah contohnya seorang individu yang berbangsa Hindu berkahwin dengan seorang individu yang berbangsa Buddha. Yang kedua, perkahwinan antara negara. Contohnya seorang Muslim yang berbangsa Arab berkahwin dengan seorang Muslim yang berbangsa Melayu, iaitu berbangsa Malaysia kita lah. Selepas itu yang ketiga, kahwin campur antara bangsa. Contohnya kahwinan di antara kaum Cina dengan kahwinan antara kaum India dengan kahwinan antara kaum India dengan kaum Cina. Jadi sebenarnya perkahwinan campur telah lama dipraktikkan lagi sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu antara Sultan Mansur Shah dan Puteri Han Lipo, yang mana untuk mengeratkan hubungan negara, untuk menguatkan diplomatik antara dua negara, iaitu negara Cina dan Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Jadi kahwin campur dapat menguatkan ataupun membuktikanlah penerimaan asimilasi di Malaysia itu sendiri. Jadi saya ingin memberikan sedikit manfaat ataupun perkahwinan campur yang mana untuk menyumbang ke arah asimilasi budaya di Malaysia dengan lebih kukuh. Iaitu yang pertama, dapat mempelajari budaya baharu. Jadi bila sebut asimilasi, kita akan kita maklum bahawa asimilasi itu ialah istilah dalam pinjam meminjam, iaitu mengetahui ataupun mengamalkan budaya bagi kaum lain. Contohnya sebelum ini kita macam tepu ataupun kita langsung tidak tahu dengan budaya agama lain, cara pemakaian, cara pemakanan, menu makanan mereka dan pelbagai lagi lah.
Jadi selepas mengamalkan kahwin campur ini, kita sendiri yang mengamalkannya, maka kita akan mendapatlah dia punya kebaikan yang saya sebut pada awal tadi, iaitu dapat mempelajari budaya baharu. Jadi yang kedua manfaat yang kita dapat atau manfaat yang kita peroleh daripada perkahwinan campur ini ialah dapat merampatkan hubungan silaturahim. Jadi contohnya kita berkahwin contohnya kita seorang Muslim berkahwin dengan seorang Muslim yang berbangsa Arab, kita dapat merapatkan hubungan silaturahim antara dua negara. Contohnya saya yang berbangsa Malaysia berkahwin dengan berbangsa Arab dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi dan Malaysia akan lebih kukuh lah dari segi hubungan persaudaraan. Jadi itulah sedikit bagi isi saya. Seterusnya adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia memainkan peranan penting di dalam asimilasi budaya di Malaysia. Jadi bagaimanakah sistem pendidikan di Malaysia ini berfungsi dan bagaimanakah prosesnya? Antara prosesnya adalah pelajar-pelajar serta golongan belia dari semua institusi di Malaysia dan latar belakang bangsa membiasakan diri serta menyesuaikan diri dengan dominan di negara ini. Antara contoh institut-institut yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan, Cina dan Tamil, Sekolah Vernacular, Sekolah Agama dan lain-lain lagi. Hal ini adalah supaya pelajar-pelajar dapat membiasakan diri di dalam dominan negara ini supaya mereka dapat biasa. Bab kata pepatah, alah bisa tegar biasa. Jadi seterusnya adalah usaha sistem pendidikan pada asimilasi budaya di Malaysia. Yang pertama adalah kewajipan subjek bahasa Melayu serta penggunaannya pada setiap diri pelajar-pelajar serta golongan belia. Jadi hal ini diwajibkan kepada setiap pelajar untuk meluluskan subjek bahasa Melayu di dalam setiap peperiksaan yang diadakan serta penggunaannya di dalam pentadbiran dan urusan rasmi di institut tersebut. Seterusnya yang kedua adalah penekanan terhadap subjek sejarah dan pendidikan sivik. Ini kerana adalah untuk mengajarkan kepada pelajar-pelajar tentang sejarah dan budaya-budaya yang ada di Malaysia ini untuk menambahkan pengetahuan mereka. Seterusnya penglibatan mereka di dalam aktiviti core curriculum secara bercampur-campur dari pelbagai bangsa dan agama. Hal ini supaya mereka dapat mempelajari serba sedikit tentang agama dan budaya daripada bangsa yang lain. Walaupun begitu, terdapat juga cabaran di sebalik usaha-usaha ini, iaitu adalah tentangan daripada sekolah jenis vernacular yang tidak mahu mengikut tata cara yang telah ditetapkan di dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Sebagai kesimpulan, semua sebab-sebab yang telah diberikan tentang asimilasi budaya di Malaysia adalah memberikan peranan yang penting serta dapat mewujudkan asimilasi yang baik di negara Malaysia ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.